Ya, Alhamdulillah sudah kembali bersama kami di Rompai Pagi. Kepada bis kita yang mungkin baru saja bersama kami menyaksikan Rompai Pagi, kami ucapkan selamat pagi dan teruslah bersama kami sehingga jam 10 pagi nanti. Sudah selepas kita tadi mengikuti beberapa bingkisan yang kami bawakan, juga mengikuti lintas langsung bersama dengan rakan-rakan kami di ketiga-tiga daerah. Berikutnya kami bawakan segmen bahasa, kesusastraan dan budaya Melayu, ya. Dan pada pagi ini kita bawakan seorang narasumber kita yang akan memperkatakan mengenai dengan tajuk yang telah pun disediakan. Jadi saya serahkan pada rakan serga saya, Mahira. Silakan. Alhamdulillah. Jadi tajuk untuk pagi ini dimensi perancangan bahasa, perancangan status bahasa. Bersama dengan kita iaitu Yang Mulia Puan Dr. Haja Aini binti Haji Karim, penolong Profesor Kanan Universiti Brunei Darussalam. Assalamualaikum Puan Dr. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Tadi kita sempat cerita-cerita ini kali pertama di TB Sungai Akar. Sungai Akar. Tapi sudah lama sebetulnya ni Puan Dr. sering bersama dijemput dengan Rompai Pagi. Jadi Alhamdulillah sebagai pembuka bicaranya kita ni untuk segmen bahasa dan kesusastraan Melayu kita ni pada pagi ini. Satu lagi tajuk yang menarik, dimensi perancangan bahasa, perancangan status bahasa. Jadi apa yang ingin dijelaskan oleh Puan Doktor ni? Mungkin apa yang dimaksudkan dengan dimensi perancangan bahasa? Silakan Puan Doktor. Terima kasih Mahira. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton dan Mahira dan Ong Daud. Baiklah, sebenarnya sebelum saya menjelaskan tentang dimensi perancangan bahasa ni, ada baiknya juga kita mengimbau apa yang dimaksudkan dengan perancangan bahasa. Ya, sebab kita tidak boleh terus-terus apa dimensi. Sebenarnya kita sedia maklumlah perancangan bahasa sama seperti perancangan-perancangan yang lain lah. Jadi perancangan bahasa ini sebenarnya adalah usaha ataupun tindakan sesebuah negara supaya komunikasi verbalnya yakni yang menggunakan bahasa itu berjalan lancar. Terutama sekali apabila sesebuah negara itu mencapai kemerdekaan. Ya, kita baru saja menyambut hari ulang tahun kemerdekaan kita, itu hari kebangsaan. Jadi itulah kenapa saya memilih tajuk ni. Okay. Sebenarnya masalah atau isu bahasa ini kita sudah tahu setiap negara ini mempunyai lebih daripada satu bahasa. Termasuk kita negara yang kecil ni pun mempunyai ada beberapa bahasa, termasuk bahasa Tutung, Dusun, ya, Bisaya, bahasa Melayu Brunei, bahasa Melayu Kedayan dan sebagainya. Jadi apabila sebuah negara itu mencapai kemerdekaan, mestilah kita biasanya salah satu perancangan yang paling penting adalah perancangan bahasa. Jadi untuk merancang sesuatu bahasa, jadi kita ada menurut Asma ada dimensi perancangan bahasa. Jadi apa dimensi itu? Sebenarnya proses ataupun langkah-langkah yang perlu ada dalam sesuatu perancangan bahasa. Jadi menurut Asma itu ada 5 dimensi dalam perancangan bahasa, iaitu perancangan untuk perancangan bahasa dan perancangan taraf atau status bahasa. Kedua adalah perancangan korpus bahasa. Keempat, pelaksanaan bahasa. Yang terakhir adalah penilaian bahasa. Jadi sebenarnya berbalik lagi, perancangan bahasa ini sebenarnya menentukan atau memilih apa bahasa yang akan kita jadikan sebagai bahasa rasmi dan atau bahasa kebangsaan dan atau bahasa rasmi bagi sesebuah negara yang baru mencapai kemerdekaan. Tetapi kita beruntung, kita berbeza dengan negara-negara lain. Kita tidak perlu menentukan apa bahasa rasmi kita atau bahasa kebangsaan kita apabila kita mencapai kemerdekaan. Sebab bahasa rasmi kita sudah ada sejak perlembagaan, iaitu pada tahun 1959. Itu atas kebijaksanaan kepada Sultan Umar Ali Saifuddin. Itu. Ya, Alhamdulillah ya. Tadi sudah dijelaskan mengenai dengan yang dimaksudkan dengan perancangan status bahasa mungkin ya. Jadi perancangan bahasa ya. Jadi kita ingin apakah ia sama dengan status bahasa tu, Puan Haja Doktor?
Maksudnya status. Tapi sebenarnya Di dalam statusnya perancangannya. statusnya adalah yang terletak pada dimensi yang kedua. Okey. Kalau kita melihat, sebenarnya saya akan bicarakan dulu yang belum sempat saya jelaskan. Sebenarnya dalam 5 perancangan tu, dalam 5 dimensi tadi, betulnya perancangan untuk perancangan bahasa, sebenarnya perancangan untuk perancangan bahasa ni yang penting tu adalah sama seperti perancangan-perancangan yang lain, kita memerlukan belanjawan. Kita memerlukan duit. Jadi perancangan bagaimana belanjawan tu misalnya untuk infrastruktur, untuk tenaga yang mahir, yang berkebolehan untuk sesuatu perancangan taraf bahasa. Atau misalnya dari segi latihan, mengadakan bengkel dan sebagainya, jadi gaji, alat-alat percetakan dan sebagainya. Jadi kalau status ini sebenarnya, perancangan status ini sebenarnya tadi tentang pemilihan, bagaimana kita memilih atau menentukan sesuatu bahasa yang layak untuk kita jadikan sebagai bahasa kebangsaan ataupun bahasa rasmi. Jadi di setiap negara ni sebenarnya ada banyak bahasa. Jadi untuk memilih mana bahasa yang layak. Jadi untuk memilih bahasa yang layak itu kita mengambil kira, misalnya dari segi, kalau untuk bahasa kebangsaan kita mengambil kira identiti kebangsaan. Bahasa kebangsaan tadi, identiti kebangsaan sebagai penyatuan bangsa. Yang ketiga sebagai dari segi prestis kebangsaan. Jadi di samping itu, selain daripada sebagai identiti kebangsaan, penyatuan bangsa, prestis kebangsaan, kita juga melihat bahasa yang kita angkat atau kita pilih tadi dalam penyertaan bangsa dalam dunia antarabangsa. Jadi itu kita ada 4 yang perlu kita ambil kira untuk melihat atau memilih status sesuatu bahasa tadi yang layak. Tapi kadang-kadang ialah dalam bahasa yang kita pilih itu kadang-kadang ada yang layak, ada yang masih banyak kekurangan, ada yang belum kaya, belum moden dan sebagainya, belum standar dan sebagainya. Tapi bagi negara-negara yang lain, memang pemilihan penentuan status bahasa ini sangat agak sukar. Sebab kita bercontoh, ada negara yang tidak mempunyai bahasa kebangsaan. Misalnya di Belgium, mereka berkongsi dengan bahasa negara jiran mereka. Belanda dan Perancis kalau tidak silap. Ada beberapa negara yang tidak mempunyai bahasa kebangsaan. Jadi dalam perancangan status ini sebenarnya ada bermacam-macam nama, ya. Nama bahasa tadi, ada bahasa kebangsaan, ada bahasa rasmi, ada bahasa berdifusi luas, ya. Ada bahasa antarabangsa, ada bahasa majur, ada bahasa minor, ada bahasa vernacular, ada bahasa yang bertaraf khusus dan sebagainya. Jadi di sini misalnya kita ambil ada sebahagian bahasa tadi dia bergerak tu lebih tersibar luas, ya. Tersibar luas, lebih cepat melangkaui bidang geografi, melangkaui kawasan geografinya, lingkungan geografinya. Misalnya bahasa Inggris, bahasa Inggris itu bergerak lebih cepat berbanding bahasa-bahasa lain. Jadi bahasa yang bergerak menyebar luas secara cepat ini disebut sebagai bahasa yang berdifusi luas. Jadi itu statusnya. Kalau yang melibatkan misalnya bahasa kebangsaan, melibatkan yang tadi itu, identiti kebangsaan dan sebagainya. Kalau mungkin bahasa rasmi itu dalam urusan-urusan rasmi. Jadi kadang-kadang statusnya tu ikut namanya tu. Kalau di negara kita ni sedikit Mahir. Kalau di negara kita ni terkenal dengan dialek, ya. Dialek. Jadi kita ni ada mempunyai beberapa dialek ataupun ialah puak ya kali itu. Dialek. Jadi bahasa rasmi kita ni adalah bahasa kita gunakan bahasa standard Brunei. Bahasa Melayu. Jadi kalau berbeza dengan negara-negara yang mempunyai bahasa-bahasa negara yang lebih majulah maksudnya. Negara yang lebih maju. Maksudnya
Jadi kalau penjelasan cuma mungkin ada yang bertanya kalau di negara kita menggunakan dialek bahasa Puak sendiri ya. Macam kalau Tutong dengan bahasanya ya. Ya. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan status bahasa tersebut termasuk dalam dialek bahasa tersebut, Dr. Raja? Baiklah, sebenarnya penggelaran untuk menyebutnya sebagai dialek bahasa ni adalah dikategorikan oleh ahli-ahli atau pakar-pakar bahasa. Sebenarnya awalnya kita menggunakan bahasa Melayu Brunei sebenarnya. Bahasa Melayu Kedayan, bahasa Tutong, bukan menggunakan bahasa dialek ini sebenarnya disebabkan bahasa Melayu itu luas, rantau Nusantara ini luas kan. Jadi masyarakatnya masyarakat Melayu. Jadi ahli-ahli bahasa ni mengkategorikanlah ada bahasa Melayu standard yang diangkat daripada salah satu bahasa yang ada di dalam negara Nusantara lah. Faham. Lepas tu oleh sebab bahasa Melayu itu luas, yang bahasa asalnya bahasa Austronesia. Jadi ada bahasa Melayu, kalau di Semenanjung tu memang banyak bahasa yang dalam kategori ikut negeri lah bahasa Melayu. Tetapi oleh sebab ia banyak, mungkin ada sedikit perbezaan, ia satu rumpun, jadi ia dikategorikan sebagai dialek. Macam kalau di Brunei sendiri, Dr. Mengantar Simajuntak mengatakan dia mengkategorikan bahasa Melayu di Brunei itu sebagai bahasa Melayu standar dialek Brunei, bahasa Melayu standar Brunei lah mungkin. Bahasa Melayu Kampung Air, dialek Melayu Kampung Air, dialek Melayu Brunei, dialek Melayu Kedayan. Jadi itu baru bermula istilah dialek tu sebenarnya. Tetapi kalau bahasa Tutong, tetap bahasa Tutong, dia bukan dialek. Bahasa Tutong, bahasa Dusun, bahasa Bisaya, bahasa Murut. Sebab dia tidak ada mungkin. Sebenarnya ada dialeknya juga, dialek Penyatang macam Dusun, dialek Penyatang, dialek yang ada di kawasan yang tertentu lah. Ya. Jadi yang Pun Doktor tadi memaklumkan ataupun menyatakan tentang ciri-ciri bahasa kebangsaan ya. Tadi ada bahasa rasmi, bahasa antarabangsa, bahasa dan juga satu lagi tadi bahasa vernacular. Jadi mungkin dapat dijelaskan ni Pun Doktor. Yang apa tu? Mengenai dengan tentang ciri-ciri bahasa yang telah pun disebutkan tadi. Iya, ciri-ciri bahasa. Kalau untuk memilih bahasa kebangsaan biasanya ciri-cirinya adalah bahasa setempat. Sebaik-baiknya adalah bahasa setempat dan ia bersifat tunggal dan semestinya tunggal. Satu, artinya bahasa kebangsaan tu sebelum-belumnya satu. Misalnya tetapi kita di Brunei tidak ada dinyatakan bahasa kebangsaan. Yang ada adalah bahasa rasmi yang mungkin sekaligus berfungsi sebagai bahasa kebangsaan kita. Kalau kita ambil contoh di Singapura, bahasa kebangsaannya adalah bahasa Melayu, satu bahasa Melayu. Kenapa yang bila bahasa Melayu itu adalah untuk menunjukkan ada di segi kedaulatan negara mereka. Tapi mereka mempunyai 4 bahasa rasmi, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Mandarin dan juga bahasa Tamil. Tetapi berbeza dengan kalau kita lihat di Malaysia mula-mula bahasa Melayu itu diangkat daripada bahasa Melayu Johor Riau. Lepas tu mula-mula ia sebagai bahasa kebangsaan. Iaitu ia berfungsi, dia belum berfungsi sebagai bahasa rasmi. Tetap sehingga dari tahun 1957 hingga 1969, bahasa Melayu di Malaysia masih sebagai bahasa kebangsaan. Dan masa itu bahasa Inggeris masih berfungsi sebagai bahasa rasmi. Namun setelah terjadi peristiwa 13 Mei 1969, artinya bahasa Melayu telah diangkat menjadi bahasa rasmi dan ditukar namanya menjadi bahasa Malaysia. Begitu juga di Indonesia, sebenarnya bahasa Indonesia itu asalnya bahasa Melayu. Jadi bahasa rasmi itu digunakan dalam konteks-konteks yang bahasa kebangsaan itu lebih menunjukkan identiti sesebuah negara, kebangsaan, nasionalisme. Tetapi bahasa rasmi tidak semestinya dari bahasa setempat sebenarnya. Dia tidak melambangkan nasionalisme. Jadi bahasa rasmi ini digunakan dalam urusan-urusan rasmi, dalam pentadbiran negara, dari segi ekonomi, dari segi pendidikan dan sebagainya. Namun sebenarnya fungsi bahasa kebangsaan ataupun bahasa rasmi itu sebetulnya sebaik-baiknya digunakan sebagai salah satu pengantar di
sekolah. Fungsinya lah, salah satu fungsinya sebagai bahasa pengantar di sekolah sekurang-kurangnya dalam peringkat rendah ataupun menengah rendah. Ya. Manakala bahasa benda Kuala tadi, bahasa benda Kuala ini sebenarnya bukanlah bahasa yang hanya diberi gelaran, diberi nama oleh orang-orang para sejana ya. Bahasa benda Kuala ini digunakan fungsinya hanya sebagai alat komunikasi bagi sesuatu kelompok masyarakat yang hanya digunakan bagi sesuatu kelompok masyarakat. Tapi kalau di Malaysia bahasa benda Kualanya tu termasuk bahasa Mandarin, bahasa Cina dan juga bahasa Tamil. Dan salah satu syaratnya ia digunakan sebagai bahasa pengantar bagi sekolah kebangsaan. Macam sekolah kebangsaan Tamil, sekolah kebangsaan Cina di Malaysia. Jadi itu antara yang telah pun disebutkan tadi, antaranya ialah ciri-ciri bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa antarabangsa, bahasa vernacular dan lain-lain lagi. Jadi apapun sebenarnya masa kita ini sudah tidak mencukupi, tapi kita sudah rasa menarik sudah dengan tajuk yang dibawakan. Rasanya cukup lengkap jugalah penjelasan daripada doktor sendiri. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita akan bersama lagi nanti. Apapun kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Puan Dr. Haji Aini binti Haji Karim, iaitu penolong Profesor Kanan Program Bahasa Melayu dan Linguistik Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Brunei Darussalam. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa ya. Assalamualaikum.